Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang lepas di bawah tajuk kebarang kalian. Jika sebelum ni kamu dah mengenali apa yang dimaksudkan dengan set, uji kaji dan juga ruang sampel. So hari ini kita akan masuk kepada perkara yang keempat iaitu peristiwa. Tapi sebelum tu, cikgu nak kamu semak dulu jawapan lembaran kerja 1 yang kamu buat dalam kelas sebelum ni. Cikgu bagi masa dalam 2 minit, kamu semak dulu jawapan. Jika kamu ada sebarang masalah, jawapan tak sama, tak faham, kamu boleh PM cikgu ya. Okay, so kita pergi masuk kepada pelajaran kita hari ini. Itu mengaplikasikan konsep peristiwa. Kamu nampak rajah kan? Okay, rajah ada ruang sampel warna pink dan juga peristiwa warna biru. Peristiwa tu dia berada, bulatan peristiwa berada di dalam bulatan ruang sampel. So maksudnya di sini peristiwa ialah kesudahan yang memenuhi syarat-syarat dalam ruang sampel. Peristiwa dia mesti merujuk kepada ruang sampel. Peristiwa dia tidak boleh di luar daripada ruang sampel. Okey, dia mesti di dalam ruang sampel. Mungkin kamu dengan gambar rajah kamu tak berapa nak faham. Okay, kita tengok pada soalan. Contoh soalan. Okay, sebuah roda bernombor dengan nombor 7, 8, 9, 11, 14 dan 15 diputarkan. Okay, pada roda tu ada satu jarum. So apabila roda tu berputar, dia berhenti. So jarum mungkin akan menunjukkan kepada nombor-nombor 7, 8, 9, 11, 14 dan 15. Nombor-nombor yang ada di dalam roda tu sahaja. Dia tak akan pergi ke nombor 6, nombor 3, nombor 2. Okey? Dia hanya kepada nombor-nombor yang ada di dalam roda itu sahaja. Maka ini dinamakan sebagai uji kaji. Okay, apabila roda bernombor tu diputarkan, itu ialah uji kaji. Daripada uji kaji ni akan terhasillah ruang sampel. Okay, apakah ruang sampel? Okay, seperti yang cikgu terangkan sebelum ni, ruang sampel kita tulis dalam bentuk set. Okay. S mewakili ruang sampel. S sama dengan kurungan 7, 8, 9, 11, 14 dan 15. Okay. Daripada ruang sampel, kita boleh cipta peristiwa. Okay. Peristiwa yang pertama yang cikgu buat ialah peristiwa G. Di mana G ialah roda berhenti berputar pada nombor genap. Okay. Nombor genap. Kena highlightkan pada nombor genap. Nombor genap ni nombor macam mana? Nombor genap contoh 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Tapi kita mesti merujuk kepada ruang sampel. Ini peristiwa G. So, dalam peristiwa G, apakah nombor-nombor genap? So merujuk kepada ruang sampel daripada 7, 8, 9, 11, 14, 15. Yang manakah nombor-nombor genap? Nombor genap dia ialah 8 dan 14. Macam mana cara kita nak tulis? So, kita tulis G sama dengan 8, 14. Okey. Bagi satu lagi contoh peristiwa. Peristiwa H. Di mana roda berhenti berputar pada nombor gandaan 3. Nombor gandaan 3.
So, masih lagi merujuk kepada ruang sampel. Okay, mesti merujuk kepada ruang sampel. Daripada ruang sampel ni, kita perlu cari nombor gandaan 3. So, gandaan 3 bermaksud sifir 3. 3, 6, 9, lagi 12, 15, 18. So, nombor-nombor apa yang ada dalam ni yang merupakan sifir 3? Ini ialah peristiwa H. Maka H ialah 9 dan 15. Okay, itu yang dimaksudkan dengan peristiwa. Di mana peristiwa merujuk kepada ruang sampel. Okay, jelas? Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Kita pergi ke perkara yang seterusnya di mana kita nak menggunakan konsep kebarangkalian suatu peristiwa. Okay, ini perkara yang kelima. Okay. Pertama set, kedua uji kaji, ketiga ruang sampel, keempat peristiwa. Sekarang yang kelima ialah kebarangkalian. Kebarangkalian A ialah bilangan peristiwa A bahagi dengan bilangan ruang sampel. Okay, ruang sampel ialah S. Di mana formula dia kita boleh tulis sebagai PA sama dengan NA per NS. P merujuk kepada probability dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia kebarangkalian. PA maksudnya kebarangkalian peristiwa A. A ni merujuk kepada peristiwa. NA. N bilangan. Bilangan peristiwa A. Maksudnya berapa kali peristiwa tu. NS bilangan ruang sampel. Okay. So ada notes di sini. P kebarangkalian, A peristiwa, N bilangan, S ruang sampel. So kamu kena ambil berat short form ni ya. Okay, tengok contoh yang pertama. Dalam sebuah kilang, 6,000 biji mentol diuji dan 500 biji mentol didapati rosak. Okay, fahamkan situasi yang diberi. Dalam sebuah kilang, 6,000 biji mentol diuji. 500 biji mentol didapati rosak. Maksudnya daripada 6,000, 500 ni dah rosak. So, berapa bilangan yang tak rosak? Okay, so kamu boleh cari beza dia. Soalan A, sebiji mentol dipilih secara rawak daripada 6,000 biji mentol. Cari kebarangkalian bahawa mentol tersebut adalah rosak. Sebelum kita nak menjawab soalan A, kita dapatkan maklumat-maklumat penting dahulu. Okay, daripada kenyataan yang diberi dalam contoh 1 ni. Jumlah mentol. Jumlah mentol merujuk kepada NS, bilangan ruang sampel, iaitu 6,000 biji. Kemudian dia dah bagi 500 biji mentol rosak. So, N rosak. Rosak merujuk kepada peristiwa. So, bilangan peristiwa mentol rosak ialah 500 biji. So, rosak lawannya tidak rosak. So, N tidak rosak. Bilangan peristiwa mentol tidak rosak sama dengan 6,000 tolak 500, kamu akan dapat 5,500 biji mentol yang tidak rosak. Okay, ini ialah maklumat yang diberi dalam soalan. Daripada maklumat ni, kamu dapat menjawab soalan A dan juga soalan B. Sekarang kita tengok penyelesaian kepada soalan A. Dia kata soalan ni dia suruh cari kebarangkalian bahawa mentol tersebut adalah rosak. Rujuk balik kepada formula ni. PA sama dengan NA per NS. Okay. So, P
A sekarang ialah rosak. Sebab dia nak cari kebarangkalian rosak. So P rosak sama dengan N bilangan rosak bahagi dengan bilangan ruang sampel. Okay. So kita nak cari kebarangkalian dia. Kita gantikan bilangan rosak. Kita dah tahu 500. Bilangan ruang sampel dia 6,000. So 500 per 6,000 kamu permudahkan. Kamu akan dapat jawapan 1/2. Okay, 1/2. Okay, selesai soalan A. Rujuk pula pada soalan B. Cari kebarangkalian bahawa mentol tersebut tidak rosak. Tidak rosak. Okay. So tadi kita dah tahu dah bilangan tidak rosak ialah 5,500. So bila dia nak cari kebarangkalian, dia tulis dulu formula. Kebarangkalian tidak rosak sama dengan bilangan tidak rosak. Okey, benda ni mesti sama Tidak rosak ni pun tidak rosak. Bahagi dengan bilangan ruang sampel. So, bilangan tidak rosak 5,500 bahagi dengan ruang sampel 6,000. Permudahkan, kamu akan dapat jawapan 11/12. Okey, selesai. Tengok pula pada contoh yang kedua. Sekeping duit shilling dilambung sebanyak 140 kali. Okay, duit shilling kamu lambung 140 kali. Angka diperolehi sebanyak 74 kali. Okay, maksudnya shilling dia ada angka dengan gambar. So, untuk dapatkan angka tu sebanyak 74 kali. Okay, kita keluarkan maklumat dulu. Jumlah lambungan merujuk kepada NS 140 kali. Bilangan angka 74 kali. So, angka lawan dia gambar. Bilangan gambar 140 tolak 74, kamu akan dapat 66 kali. Pada soalan A, dia suruh cari nisbah. Okay. Dia tak suruh cari kebarangkalian lagi, dia suruh cari nisbah. Nisbah bilangan kali angka diperolehi kepada bilangan kali percubaan. So, nisbah dia tulis dalam bentuk titik bertindih tu. Bilangan angka nisbah kepada bilangan kali percubaan ialah bilangan ruang sampel. So, kita masukkan nilai dia 74 nisbah 140. Kamu permudahkan. Kamu akan dapat 37 nisbah 70. Macam mana kamu nak dapat ni nilai ni? Kamu tekan je kalkulator 74 per 140. Okay, kamu akan dapat nilai 37 nisbah 70. Soalan B. Soalan B baru diminta cari kebarangkalian. Bila diminta cari kebarangkalian, baru kamu gunakan formula PA sama dengan NA per NS. Okey. So, apa peristiwa dia? Peristiwa dia ialah memperolehi gambar dalam uji kaji ini. Okay, masukkan dulu formula dia. P, kebarangkalian gambar sama dengan bilangan gambar per bilangan ruang sampel. Masukkan nilai. Bilangan gambar tadi kita dah dapat kat atas 66 kali. Per dengan bilangan ruang sampel 140. Permudahkan, kamu akan dapat 33 per 70. Okey, selesai soalan B. Contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Jadual menunjukkan bilangan dua kategori kenderaan yang melalui sebuah stesen pemeriksaan custom. Okey. So, dua kategori kenderaan ialah motosikal dan kereta. Motosikal bilangan dia 4,500 buah, kereta sebanyak 3,000 buah. Okay, jika sebuah kenderaan dipilih secara rawak, cari kebarangkalian. Okay, bila sebut saja cari kebarangkalian,
maka kamu mesti masukkan formula PA sama dengan NA per NS. Apa peristiwa dia? Sebuah kereta akan dipilih. Okay. So, keluarkan maklumat dulu daripada pernyataan ni. Jumlah kenderaan ialah NS. So, kenderaan motosikal tambah bilangan kenderaan kereta sejumlah 7,500. Bilangan motosikal 4,500, bilangan kereta 3,000. Okay, ini maklumat dia. So, tadi soalan tanya kebarangkalian kereta. Peristiwa dia kereta. So, P kereta sama dengan bilangan kereta per bilangan ruang sampel. Masukkan sahaja nilai daripada maklumat yang kamu ada ni. Bilangan kereta sebanyak 3,000 per dengan bilangan ruang sampel 7,500. Mudahkan, kamu akan dapat 33/70. Betul ke ni? Cikgu rasa macam salah pula. Okay, kamu cek balik. Cikgu rasa macam cikgu copy yang ini je, cikgu tak tukar jawapan lagi. So, kamu cek balik 3,000 per 7,500 apa jawapan dia. Cikgu rasa jawapan cikgu ni tak betul. Okay? Tapi macam itulah cara buat dia. Okay, cara pengiraannya. Okay, jelas tentang kebarangkalian? Itu saja yang cikgu nak ajar pada kelas kita pada hari ini. Okay. So, untuk uji kefahaman kamu, kamu jawab soalan-soalan yang terdapat dalam lembaran kerja 3, kertas penerangan kebarangkalian. Okay, kamu tak perlu jawab semua. Kamu jawab dulu soalan 1A, B, E dan F. Soalan nombor 3, soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Okay. Simakkan jawapan akan cikgu bagi dalam kelas yang berikutnya. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.